Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana iza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kepada yang terhormat Imam Besar Masjid Wilayah Persekutuan yang saya kasihi, pada segenap asatizah, para alim ulama, para imam, para masyayikh yang berada di luar sana, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah. InsyaAllah pada pagi yang mulia ini kita akan meneruskan pengajian kita, iaitu pengajian serambi ilmu online, iaitu dengan ilmu tasawuf menggunakan kitab Siyarus Salikin karangan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullah ta'ala. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, kita pada waktu ini berada pada juz yang pertama. Juzuk yang pertama iaitu bab ke-6 pada menyatakan rahsia haji. Kita dah menerangkan pada pertemuan yang lalu berkenaan tentang fadilat haji, keistimewaan melakukan haji dan lain-lain. Dan sekarang kita masuk ke dalam iaitu fadilat Madinah dan Baitul Maqdis, iaitu juz pertama sahifah atau muka surat 351. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk tanpa membuang masa lagi, fadilat Madinah dan Baitul Maqdis, muallif berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifur rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. Fadilat Madinah dan Baitul Maqdis. Adapun fadilat Madinah dan Baitul Maqdis, maka iaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi menerangkan tentang fadilat Madinah dan Baitul Maqdis, ia kembali kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatun fi masjidi hadha, iaitu Masjid Nabawi, khairun min alfi salatin fi ma siwahu illa al-masjidal haramah. Hadis ini hadis muttafaqun alaih, atau hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Bukhari dan Imam Muslim radhiyallahu anhuma wa radhu'an, insyaallah. Maksud dia, hadirin wal hadirat hafizakumullah, iaitu artinya satu sembahyang di dalam masjid aku ini, iaitu Masjid Nabawi Nabi Muhammad SAW yang ada di Madinah tentunya, ini terlebih baik daripada 1000 sembahyang pada tempat yang lain daripadanya. Jadi dia lebih bagus daripada 1000 sembahyang 1000 tempat selain daripadanya, melainkan Masjidil Haram. Masjidil Haram tu, ya, dia ada spesifik. Tapi kalau dimuqabalahkan atau dimuqaranahkan, dibandingkan antara solat di Masjid Nabawi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan solat masjid lain, baginda SAW, Masjid Nabi baginda SAW lebih utama 1000 solat, melainkan Masjidil Haram. Masjidil Haram, of course, ada keistimewaan. Ini. Dan demikian lagi segala amalan yang lain daripada sembahyang itu, maka dibalas dengan 1000 gandanya. Ulasan atau yang diberikan, yang disyarahkan oleh Al-Imam Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, selain daripada solat di Masjidil Haram, selain daripada solat di Masjidil Haram, selain daripada ibadah solat, of course ada ibadah-ibadah lain yang dilakukan dalam Masjid Nabawi ini lebih utama daripada masjid yang lain, baca Qurannya dan lain-lain. So, jadi bila orang bertanya, kenapa Ustaz kita ini pergi atau menziarahi Madinah, salah satu sebab, bukan hanya, tapi salah satu sebab adalah kerana di Madinah ada Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tadi panggil Masjid Nabawi yang terkenal tersebut. Maka of course kita menziarahi, kita pergi ke Madinah, alang-alang dah sampai Haramain, tanah haram, dah sampai Hijaz. Dahulu nama Hijaz ni dia bukan Saudi Arabia. Sekarang kan nama dia Saudi Arabia atau Al-Mamlakah As-Saudiyah. Hari inilah bahasa Arab dia Mamlakah Saudiyah, atau bahasa Inggeris dia Saudi Arabia. Kalau bahasa Melayu dia Arab Saudi. Contoh dia. Tapi nama lama dia dulu dikenal sebagai Hijaz.
Nama lama dia dikenal sebagai Hijaz. Alang-alang kita buat haji atau umrah ke Hijaz, iaitu ke Mekah. Contoh dia, Mekah ni, Hijaz ni besar. Salah satu bandar dia adalah Mekah. Alang-alang dah pergi buat umrah atau haji, kerana umrah dan haji tidak boleh tidak melainkan di Mekah. Kalau dah pergi situ, maka takkanlah kita tak nak pergi ke utara dia, iaitu Madinah atau Yathrib. Kita pergi. Kerana apa? Selain daripada Mekah, di Madinah ini ada keistimewaan dia. Salah satu keistimewaan dia adalah iaitu solat ataupun melakukan ibadah di masjid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita pergi ke Madinah untuk melakukan ibadah. Jadilah ibadah umrah atau haji ni memang itinerary dia adalah pergi ke Madinah salah satunya. Ini penting. Sebab apa? Dan demikian lagi menurut Syekh Abdul Samad Al-Albani, dan demikian lagi segala amalan yang lain daripada sembahyang itu maka dibalas dengan 1000 gandanya. Baca Qurannya, ibadah di dalam masjid tersebut juga mendapat fadilatnya. Dan kemudian daripada fadilat Madinah itu iaitu fadilat Baitul Maqdis. Selain daripada fadilat Madinah ada fadilat Baitul Maqdis. Kerana apa tuan-tuan? Jadi Baitul Maqdis. Jadi dalam Islam tanah yang dimuliakan, yang disucikan, tanah haram kita panggil, itu adalah Mekah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah dan Baitul Maqdis. Jadi di Baitul Maqdis tu, tanah Baitul Maqdis ni ada keistimewaan dia. Maka bahawasanya sembahyang di dalam itu dibalas dengan 500 gandanya. Jadi solat dalam Baitul Maqdis itu dibalas dengan 500 gandanya. Sebab itu kita umat Islam sampai hari ini kita takkan bagi tanah Baitul Maqdis itu is our sacred land. So kita kena, sepatutnya umat Islam semua berganding tangan, berganding bahu, berganding hati. Maksudnya hati kena sama erat, kuat untuk mempertahankan tanah Palestin, terutamanya Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu, yang sahab Baitul Maqdis tu, ada masjid, dia ada Baitul Maqdis, ada Dome of Rock, semua itu kita patut mempertahankan dia. Umat Islam ni bersama-sama sepakat mempertahankannya untuk jangan sampai berada di tangan golongan Zionis Israel. Ini jangan sampai. Ini hadir wal hadirah hafizakumullah. Kita kena jaga. Sebab itu sekarang administratif wakafnya ditakbir selia oleh kerajaan Jordan. Kerajaan Jordan. Hadirin wal hadirah hafizakumullah. Dan demikian lagi amal yang lain daripada sembahyang itu maka iaitu dibalas dengan 500 gandanya. Jadi kalau dekat Baitul Maqdis selain daripada solat, amalan-amalan lain juga dibalas gandanya dengan lebih 500 ganda. Diri wal hadir abidakumullah. Lalu diriwayatkan ruwiya an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala salatun fi masjidil madinati bi 10,000 salatin wa salatun fil masjidil aqsa bi 1,000 salatin wa salatun fil masjidil haram bi 100,000 salatin. Ni hadis ini ruya yakni diriwayatkan sesamanya di dalam kitab Sunan Ibn Majah. Itu lafaz yang sedikit berbeza. Ini menurut takhrij al-Imam al-Iraqi, al-Hafiz al-Iraqi rahimahullahu taala. Maksud dia apa? Artinya tuan-tuan dan puan, dan riwayat Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sembahyang di dalam Masjid Madinah dibalas dengan 10,000 sembahyang. Jadi 10,000 itu Masjid Madinah. Dan sembahyang di dalam Masjidil Aqsa, di dalam Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, di dalam Baitul Maqdis, iaitu dibalas dengan 1000 sembahyang. Rendah sikitlah daripada Masjid Nabi.
Dan sembahyang di dalam Masjidil Haram di Mekah Al-Mukarramah dibalas dengan 100,000 sembahyang. Di Mekah tu, Masjidil Haram, ganda dia, lipat ganda dia adalah 100,000. Lagi besar, lagi banyak hadirin. Wal hadirat, hafizakumullah. Ini adalah sembahyang di situ. Dan kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, segala masjid dan segala tempat yang lain daripada tiga tempat ini, iaitu bersamaan fadilatnya, melainkan tempat zuhur, iaitu tempat diam mengawal akan kafir harbi yang hendak masuk ke negeri Islam, maka diam di dalamnya, ya, di dalam itu baginya fadilat. Maksud dia apa? Imam Ghazali secara setelah menjelaskan atau memberikan dalil, iaitu keistimewaan Masjid Nabawi, keistimewaan Masjidil Aqsa atau masjid di Baitul Maqdis, kan? Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis, dan Masjidil Haram di Mekah Al-Mukarramah, maka Al-Imam Al-Ghazali memberikan pandangan fiqh dia. Kita panggil pandangan fiqh dia, maksud dia fiqhul hadis, apa yang dia faham daripada hadis tu, dan apakah hukum hakam yang boleh dia temukan dan dia gali dan dia simpulkan daripada hadis-hadis tadi, iaitu segala masjid dan segala tempat yang lain daripada tiga tempat itu. Maksud dia masjid-masjid lain seperti Masjid Shah Alam, masjid wilayah, masjid negeri, masjid negara. Contoh dia masjid-masjid yang lain. Ini semua iaitu bersamaan fadilatnya. Semuanya sama fadilat dia. Termasuk masjid di Al-Azhar, masjid di Qarawin, masjid Tunis Zaitunah, kan, masjid di Andalusia, dan ini semua adalah berada pada taraf yang sama fadilatnya. Tapi ada pengecualian, melainkan tempat zuhur. Tempat zuhur ni melainkan tempat zuhur, iaitu tempat diam mengawal akan kafir harbi. Jadi tempat tersebut yang mana kita duduk dekat situ, tak ada benda pun, dan kita duduk kat situ supaya menjaga tempat itu daripada dimasuki yang hendak masuk ke negeri, daripada kafir harbi yang hendak masuk ke negara Islam, maka diam di dalamnya itu baginya ada fadilat. Jadi kalau kita jaga pos-pos yang kita kena diam untuk menjaga negara daripada serangan, gangguan dan juga kemasukan daripada kafir harbi, maka ia menjadi fadilat baginya. Contoh dia, ada tanah umat Islam. Ni tak adalah orang nak duduk kat situ, contoh dia. Tapi kalau tak duduk, nanti kafir harbi lah. Kafir harbi ni kafir yang memang akan menyerang negara Islam dan memang untuk mengalahkan Islam. Maka didiami. Maksud kita duduk kat situ, kita buat post kat situ, kan? Kita punya post dekat situ, itu lebih afdal kita berada di situ. Tak dapat di sana, duduk kat situ lagi bagus. Atau contoh dia, tanah kosong ni, mungkin kalau kita tak duduk situ akan jadi dispute. So kita duduk kat situ demi supaya umat Islam yang mentadbir negeri tu, daerah tersebut, biar tidak dimasuki orang yang kafir harbi, kafir yang ingin melawan Islam, ingin memerangi, maksudnya memerangi umat Islam. Ini sebab itu, hadirin wal hadirat hafizakumullah, jadi yang ada di Palestin, contoh dia, rumah-rumah yang umat Islam di situ, mereka kena pertahankan. Jangan pindah, duduk situ, jaga. Jangan jual, terus duduk. Kan? Sepatutnya kita kena tolong mereka. Umat Islam di sana, kita kena tolong. Orang-orang Arab di sana, mereka kena istiqamah duduk. Jangan sampai jual rumah mereka kepada orang Yahudi. Jangan sampai mereka digusur, maksudnya diusir. Kita kena pertahankan dia dengan segala kemampuan kita untuk pastikan tanah-tanah tersebut kekal menjadi hak milik Islam dan berada di bawah pentadbiran, iaitu kerajaan negara Islam Palestin. Misalnya dia, hadirin wal hadirat hafizakumullah. Sebab kalau tak akan diambil. Jadi ada satu konsep dalam kitab, saya lupa, dalam kitab Fatwa Qurratul Ain bi Fatawa Ulama Al-Haramain kalau tak salah, pertanyaan tentang negeri-negeri atau Bukit Mustarsyidin, saya kurang ingat, tapi antara dua tu, negeri-negeri yang umat Islam duduk dan pernah memerintah dan menguasainya, lalu kedatangan penjajah kolonial, misalnya seperti di Indonesia,
Dia sebut macam tu di Pakistan, di India. Masalah. So dia kata, ini apakah Darul Harbi atau Darul Islam? Dia jawab, selagi atau sekali ia Darussalam, selagi dia adalah negara Islam, selama-lamanya. Maksud dia selagi ia adalah tanah negara Islam atau tanah Daris Islam, maka dia akan sentiasa menjadi Darul Islam. Tidak akan berubah. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Contoh dia seperti Andalusia juga. Itu dia. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Dan sabda Nabi SAW, la tashuddur rihala, la tashuddur rihala ila thalathi masajida, al-masjidil harami, wa masjidi hadha, wa masjidil aqsa. Hadis ini adalah muttafaqun alaih. Iaitu hadis yang disepakati dari Bukhari dan Muslim juga. Iaitu artinya, janganlah engkau ikat akan kendaraan, melainkan kepada iaitu 3 masjid, iaitu Masjidil Haram dan masjidku ini dan Masjidil Aqsa. Ini menunjukkan keistimewaan 3 masjid ni. Bukan berarti kita tak boleh pergi ziarah masjid lain. Tak adalah macam tu. Maksud dia tiga masjid ni, iaitu kita ini kita lebih di dalam menziarahinya untuk melakukan ibadah dan ada fadilat sebalik itu untuk 3 masjid ini. Okey. Lalu dia sebut ziarah masyahid. Lalu ada perbahasan. Jadi dia tak berhenti situ juga. Ada juga ziarah masyahid. Iaitu ziarah masyahid ni adalah tempat-tempat yang menjadi peninggalan orang-orang yang soleh atau beberapa perkara di situ. Iaitu maqam misalnya dan lain-lain yang akan dibahas di sini. So ini dalam kitab Syiarus Salikin kalangan Syekh Abdul Samad bin Bani yang menukil daripada Imam Ghazali. Syekh Abdul Samad berkata, ziarah masyahid. Masyahid adalah mim shin alif ha dal, ha besar, ha simpul. Adapun ziarah kepada masyahid di Mekah dan masyahid di Madinah, iaitu pergi ziarah kepada segala tempat yang sunat ziarah kepadanya. Jadi dia bahas sekarang tempat-tempat untuk yang sunat untuk kita ziarah. Iaitu apa saja tempat-tempat yang sunat untuk kita ziarah. Iaitu masyhur kepada orang Mekah dan orang Madinah. Itu tempat-tempat yang masyhur di kalangan orang Mekah dan Madinah sejak dulu. Dan ziarah kepada segala kubur anbiya dan kubur aulia. Juga kita disunatkan untuk menziarahi segala kubur anbiya dan kubur aulia. Ini. Jadi kubur, sebab itu hadir wal hadir afidakumullah. Kalau kita pergi ke Mesir, contoh dia Mesir ni kita panggil adalah tanah atau bumi anbiya. Bumi anbiya, bumi para nabi. Sebab kita tahu kisah Nabi Musa di situ, kan? Nabi Yusuf di situ dan lain-lain. Sebab itu dipanggil bumi para nabi. Itu satu. Yang kedua, di Mesir juga kita tahu di situ ada banyak para wali. Para wali macam mana, Ustaz? Kita tahu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dia dimakamkan di mana? Dia dimakamkan di Kairo, Qahirah, Kairo atau Mesir. Saya nak tanya, apakah Imam Syafi'i tak cukup tinggi ke derajat dia sampai kita tak boleh nak sebut dia tu wali? Ni. Come on. Ini contoh dia. Sebab tu ulama tu ada yang sampai cakap, ada yang meriwayatkan bahawa Imam Asy-Syafi'i rahimahullah adalah termasuk wali autad misalnya. Ada yang mengatakan seperti itu. Jadi Imam Syafi'i ikut mujtahid yang besar. Dan kita dapat lihat dia tu jelas orang yang iaitu tidak ada khilaf akan kesalehan dan kesalafan salafus salih dia. Seorang mujtahid yang fiqh dia sampai hari ini orang amalkan. Ni hadir wal hadir abidakum. Itu berada di mana? Di Mesir. So dekat Mesir ada makam dia kerana dia meninggal di Kairo. Makam dia sampai hari ini lah boleh diziarahi. Dan kenapa? Ulama-ulama bukan orang biasa. Ulama-ulama besar daripada University Al-Azhar Al-Sharif, iaitu the biggest Islamic institution
Kan? Jadi suatu institusi Islam terbesar yang memiliki murid ratusan ribu pada satu masa, didatangi oleh berbagai pelajar dari berbagai negara. Nah, ni Malaysia, saya dengar kawan saya lah yang dekat Mesir, dia kata pelajar Malaysia sekarang di sana belas ribu. Yang belajar pengajian Islam sahaja 7,000. Berarti boleh kita katalah, kalau semua yang lulus di Universiti Al-Azhar ni alim-alim, berarti kita ada 7,000. 7,000 graduan pengajian Islam dari Al-Azhar yang alim-alim. Sepatutnya. Dan ini tugas para pelajar yang berada di sana yang menuntut ilmu, kena belajar rajin-rajin. Balik jadi ulama. Kita nak kembangkan agama Islam ini, ahli sunnati wal jamaah di alam Melayu ini dengan baik. Kerana apa? Al-Azhar, Universiti Al-Azhar ini terkenal dengan iaitu menjadi institusi ahli sunnati wal jamaah, menjadi rujukan. Mengapa tidak? Kita tengok pejabat mufti wilayah Persekutuan membuka iaitu kursus ifta, berfatwa, cara untuk berfatwa kepada siapa? Kepada jabatan-jabatan mufti yang lain, negeri-negeri lain. Selangor, Kedah, Perak, negeri lain ikut menghantar untuk melatih dan melahirkan ulama-ulama, pegawai-pegawai, pegawai istinbat yang dapat istinbat hukum dan menulis fatwa dengan baik, insya-Allah, yang untuk diwartakan untuk kemaslahatan umat Islam di Malaysia ini. Dan ia menjadi sumber rujukan. Bukti dia hadirat salah seorang ulama besar, iaitu mantan mufti Mesir. Ni kalau Al-Azhar ni, ulama dia masya-Allah hebat-hebat. Mufti dia mestilah juga hebat, tuan-tuan. Dan kita tahu kita di Malaysia ni mufti Mesir, pejabat mufti Mesir ni kita panggil Darul Ifta Al-Misriyah. Darul Ifta Al-Misriyah. Jabatan mufti Mesir ni menjadi rujukan bagi jabatan-jabatan mufti yang dekat Malaysia. Maka lazimlah orang yang pergi ke Mesir, mengaji di pergi belajar lazimlah ulama dan mufti Mesir ni terutamanya adalah orang yang betul-betul alim, yang rasih, yang mengumpulkan ilmu dari berbagai bidang, mutafannin, menjadi rujukan seluruh dunia, tuan-tuan. Menjadi rujukan seluruh dunia. Contoh dia yang sekarang ada di bumi Malaysia, kita beruntung ni, adalah Maulana Imam Profesor Dr. Sheikh Ali Jum'ah. Tu Arab dia bunyi Ali Jum'ah. Orang Mesir sebut Ali Gum'ah. Orang putih tulis Ali Goma. Itu. Ni. Sebab apa? Sebab orang Mesir memang sebut Jibugah. Ali Gum'ah. Gum'ah. Hal salaita Gum'ah. Salat Gum'ah. Salat Jumat. Salat Gum'ah. Contoh dia. Itu misalan dia. So, dia ulama yang besar, yang alim. Yang Masya Allah. Saya banyak mengambil ilmu dari beliau pada tahun 2012. Pada saya pergi ke sana. Tapi terus terang, saya baca buku dia sengaja maupun tidak sengaja. Tidak sengaja itu saya baca tanpa tahu penulis dia. Tahun 2001, 2002 dah mula baca. 2002 kalau tak salah. Tapi tak kenal, just baca. 2004, 2005 tu baru tahu. Syekh Ali Jum'ah ni adalah mufti Mesir pada waktu itu. Bahkan guru kepada guru kami, iaitu seorang ahli hadis terkenal daripada Mekah Mukarramah, keturunan Rasulullah SAW, nama dia As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki rahimahullah ta'ala, juga seorang doktor, seorang doktor falsafah dari Universiti Al-Azhar. Itu sendiri pernah mengeluarkan kitab nama dia Mafahim Yajibu an Tusahhah, Notion that must be corrected. Buku dia ni is well received among Muslim, the whole world, seluruh dunia ni banyak menerima buku dia. Diterjemahkan berbagai bahasa, termasuk bahasa Indonesia, bahasa Melayu dan bahasa Inggeris sekalipun. Jadi dia memberi atau meletakkan ada kata pengantar, takris kita panggil, forward oleh Syekh Ali Jum'ah, mufti Mesir waktu itu. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini contoh dia. Maka jelas Al-Azhar ni sebagai panutan, ikutan kita. Dan di Mesir banyak makam-makam para wali diziarahi.
Dan Jabatan Mufti Mesir sendiri mengeluarkan fatwa tentang disunahkan menziarahi makam-makam tersebut. Ni hadirin wal hadirat hafizakumullah. Tak ada masalah. Jangan pula kita di Malaysia hari ini kena kelentong dengan orang-orang yang tidak bertanggungjawab yang menuduh pergi menziarah kubur para ulama ni syirik. Pergi menuduh kita ziarah makam para awliya ni dianggap sebagai menyembah kubur. Dan lain-lain. Ini hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ulama dulu biasa. Dalam banyak riwayat mereka pergi ziarah kubur. Macam-macam dah biasa dah. Kita orang Melayu kan, terutama nak raya lah. Terutama nak raya pergi ke makam, bersihkan, baca Yasin, baca tahlil, kita doakan untuk mak bapak kita yang telah meninggal dunia, kepada atuk nenek kita yang telah meninggal dunia, dengan harapan mereka dicucuri rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Lalu disebutkan di sini, hadirin wal hadirat hafizakumullah, iaitu dan kubur aulia dan solaha. Juga disunatkan menziarahi kubur orang-orang yang soleh. Kalau tak wali pun, kita tak tahu dia wali ke tak, Ustaz. Macam mana? Dia jelas orang yang soleh. Ni. Contoh kita pergi kat Morocco. Bukan hanya Mesir. Di Morocco ni ada Universiti Al-Qarawiyyin. Di Tunis juga ada Universiti Zaitun. Ni universiti tua-tua ni. Itu biasa semua 2 negara, 3, 4, 5, 7 negara tu semua makam-makam para awliya, para sulaha, para mujahidin. Itu semua ada di situ. Kita menziarahi. Maka iaitu disuruh oleh syarak seperti disuruh ziarah kepada segala masjid yang 3 itu. Jadi ini disebutkan, saya tulis. Ini Syekh Abdul Samad Al-Falibani dalam kitab Sirrus Salikin ini. Disuruh, iaitu apa? Seperti disuruh, iaitu disuruh oleh syarak. Jadi syarak yang membawa suruhan tadi, yang mengusulkan untuk menziarah tadi. Seperti disuruh ziarah kepada segala masjid yang 3 itu. Kerana sabda Nabi SAW. Kenapa? Kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi fazuruha. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim seperti yang ditakhrij oleh Al-Iraqi. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi fazuruha. Artinya, iaitu adalah aku dahulu menegahkan kamu daripada menziarahi akan kubur. Maka sekarang pergi kamu ziarah akan segala kubur. Tengok ni hadirin wal hadirat. Hadis ni kita panggil hadis sahih kerana dia sahih Muslim. Jadi kita panggil wurud sampai kepada kita itu adalah yang sahih. Yang sahih. Jadi tak ada keraguan. Sahih. Okay. Ini adalah hadis tersebut. Min nahiyatil wurud, dari segi wurud dia. Tapi kalau dari segi dalalah dia, penunjukan lafaz dia atau kefahaman hadis ini, kuntu nahaitukum, adalah aku dahulu menegahkan. Jadi Rasul memang pernah menegah untuk kamu dari anziaratil kuburi, dari penziarah kubur. Fazuruha, akan kubur. Maka sekarang pergi kamu ziarah akan segala kubur itu. Jadi yang terakhir kita panggil dalam ilmu usul fiqh ni, kalau ada perintah atau larangan datang setelah premis yang kat depan, maka yang kedua ini membatalkan hukum yang depan. Contoh dia apa? Kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi. Aku pernah melarang kalian menziarahi kubur. Itu satu statement. Fazuruha, itu another statement. So statement kedua ini, maka ziarahlah, dia menasakh statement yang pertama. Faham? Maksud menasakh tu merombak hukum dia, kan? Bukan bacaan dia. Tapi ini bukanlah, ini bukan bacaan, ini bukan Quran, ni hadis Nabi sallallahu. Jadi hukum dia fazuruha, maka ziarahlah. Ingat fi'il amar, kata perintah, itu menunjukkan erti, iaitu wujub atau ada qarinah yang memindahkannya. Maka dalam hari ini fazuruha ini bukanlah wajib, tapi adalah suatu galakan. Itu sebab itu disebut disuruh oleh syarak. Bahasanya disuruh oleh syarak. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, dari sini tak salah untuk menziarahi kubur. Sama sekali, rombongan pergi ziarah makam Nabi, rombongan pergi ziarah Sayyidina Hamzah, rombongan pergi ziarah orang yang mati syahid di perang Badar dan lain-lain, kan? Kita bukan niat sembah ke apa, tak ada pun. Kita semua orang kalau ziarah tu tidak lain tidak bukan iaitu mengharapkan barakah
Hadirin wal hadir, tabarruk salahnya dan lain-lain. Mendoakan. Okay. Lalu dia kata di sini tuan-tuan dan puan-puan, iaitu dan demikian lagi sunat ziarah kepada aulia dan ulama dan sulahat pada ketika hidupnya dan matinya. Jadi menurut Syekh Abdul Samad Al-Albani disyarahkan atau fikih beliau terhadap hadis ini, iaitu termasuk lagi sunat ziarah adalah kepada para aulia dan ulama dan sulahat bila dia masih hidup. Orang yang soleh kita ziarah. Pada ulama-ulama kita ziarah. Kan? Ziarah ketika hidup dan matinya kalau dia dah meninggal sama. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini adalah beberapa perkara penting yang perlu kita ambil cakna terhadap hukum ini. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi hadirin wal hadirat hafizakumullah, jadi Imam Al-Ghazali menetapkan bahawa kita disunatkan untuk menziarahi para aulia, ulama dan sulaha ni pada ketika hidup dan matinya. Dua-dua. Sama ada hidup atau matinya. Sebab tu kita banyak berziarah. Ziarah. Walaupun dah meninggal kita pergi Uzbek, kita pergi ziarah Imam Bukhari. Kan? Misalan dia. Kalau kita pergi Morocco, kita menziarahi makam para aulia yang ada di sana. Kalau kita di Madinah, kita menziarahi makam Sayyidina Hamzah di Jabal Uhud. Jangan kalau pergi sana, jangan pula kita pergi dekat bahagian belakang, jauh dari makam dia, tak pergi kat bahagian depan tu. Ni hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ziarah makam dia. Okey. Kata Imam Muhammad Al-Bajali qaddasallahu sirrahu. Iaitu kata Imam Muhammad Al-Bajali qaddasallahu sirrahu. Apa dia kata? Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu lahu ya sayyidi. Ya Rasulullah. Ayyul a'mali afdalu? Faqala wukufuka baina yaday walillahi ta'ala ka halbati syatin aw ka syayyi baydatin khairun laka min an ta'budallaha ta'ala hatta tanqati'a iraban. Faqultu lahu hayyan kana aw mayyitan? Faqala hayyan aw mayyitan. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ya. Dua iaitu dia tak jumpa reference. Jadi sebab dia adalah kata Imam Al-Bajali. Qaddasallahu sirrahu. Artinya, aku lihat akan Nabi SAW dalam tidurku. Maka aku bersembah baginya. Ya Rasulullah, apa segala amal yang terlebih afdal? Maka sabda Nabi SAW, segala amal yang terlebih afdal itu iaitu berdirimu antara hadapan wali Allah seperti masa memerah air susu atau seperti masa membakar akan telur, iaitu terlebih baik bagimu daripada bahawa engkau berbuat ibadat bagi Allah Ta'ala hingga putus sendi-sendi anggotamu satu-satu. Maka aku bersembah bagi Rasulullah SAW, iaitu sama ada wali Allah yang mati atau wali Allah yang hidup. Maka sabda Nabi SAW, sama ada yang masih hidup atau yang sudah mati. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Lalu Imam atau Syekh Abdul Samad Al-Albani meneruskan kalamnya dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, inilah hukum orang yang bermusafir. Jadi inilah hukum orang yang bermusafir. Dia katalah yang bermusafir untuk haji tadi, iaitu maksudnya ziarah ke kubur para nabi dan berziarah kepada orang-orang yang soleh sama ada yang masih hidup ataupun yang telah mati. Kan? Adapun hukum orang yang mukmin, maka iaitu terlebih aula bagi mereka yang salik yang menjalani jalan kepada Allah Ta'ala itu melazimkan akan tempat kediamannya, melainkan jika ia bermusafir kerana menuntut ilmu yang memberi manfaat. Jadi orang yang salik, sofi ini better duduk kat rumah. Dia tak musafir, dia ni zikir, beramal. Kecuali dia musafir untuk menuntut ilmu. Itu lainlah yang memberi manfaat atau tiada sejahtera halnya itu
Kalau dia duduk kat situ bahaya, so dia kena pindah. Itu lainlah. Di dalam tempat diamnya. Maka hendaklah ia bermusafir menuntut akan tempat kediaman yang terlebih afdal, yang terlebih hampir sejahtera bagi agamanya, yang dia boleh beramal, boleh banyak melakukan perkara-perkara yang bermanfaat, yang barakah. Yang terlebih hampir sejahtera bagi agamanya dan yang terlebih menyelesaikan bagi hatinya dan yang terlebih memudahkan bagi ibadatnya dan yang terlebih membawa kepada menyembunyikan akan dirinya dan yang terlebih memudahkan rezekinya. Maka yang demikian itu terlebih afdal bagi tempat kediamannya. Maka kes ini itu yang lebih afdal. Sabda Nabi SAW, al-biladu biladullah wal khalqu ibaduhu fa ayyu mawdi'in ra'aita fihi rifqan fa aqim fihi wahmadillah ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tabrani dengan hadis yang dhaif menurut al-Imam al-Iraqi, al-Hafiz al-Iraqi. Apa maksud dia? Al-biladu biladullah. Maksud dia artinya segala negeri itu negeri Allah Ta'ala. Dan segala makhluk itu hambanya. Jadi segala negeri ini negeri Allah Ta'ala. Dan segala makhluk itu hambanya. Maka barang di mana tempat yang engkau lihat di dalamnya akan kesenangan bagi dirimu, maka mukim kamu di dalamnya dan ucap olehmu puji akan Allah Ta'ala. Jadi kita mukim kamu di dalamnya dan ucap olehmu puji akan Allah Ta'ala. Yakni jika engkau lihat tempat itu menyenangkan. Kalau engkau lihat tempat itu menyenangkan, akan engkau pada berbuat ibadat dan menselesaikan hatimu kepada Allah Ta'ala serta mudah rezekimu di dalamnya itu, maka hendaklah engkau diam pada tempat itu. Maka ucap olehmu syukur akan Allah Ta'ala atas nikmat yang demikian itu. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Dan lagi sabda Nabi SAW, man burika lahu fi syai'in falyalzamhu wa man ju'ilat ma'ishatuhu fi syai'in fala yantaqil anhu hatta yataghayyara alaihi. Rawahu Ibnu Majah dengan hadis hasan. Ini menurut takhrij al-Iraqi. Maksud dia apa? Artinya barang siapa diberi berkat baginya di dalam suatu, maka hendaklah melazimkan ia akan dia. Dan barang siapa dijadikan rezeki kehidupannya itu di dalam suatu pekerjaan, maka jangan ia berpindah daripadanya hingga berubah sesuatu itu atasnya. Ni. Sabda Nabi SAW. Ni. Jadi kalau ma'isyatuhu fi syai', kita contoh dia dapat rezeki di A, kerja di A. Dan ini dia jangan pindah. Kalau dah memang sedap dah. Kecuali ada sesuatu terjadi yang menyebabkan dia terpaksa pindah. Itu baru pindah. Kalau tak. Maka lazimkanlah. Maka kalau di situ tempat dia barakah, di situ tempat banyak orang datang ngaji, maka peganglah tempat tu. Terus istiqomahkan di situ. Ini hadir wal hadirat kita. Ini yang dijadikan pegangan oleh umat Islam, oleh ulama-ulama dulu. Contoh dia. Ada kisah nama dia Syekh Abdul Qadir Al-Fasi Fihri. Dia yang mengarang kitab Akidah Ahli Iman yang saya tengah terjemahkan. Syekh Abdul Qadir Al-Fasi Fihri ini, dia ni menziarahi, dia ini menuntut ilmu di Fas. Jadi dia belajar di Fas. Dia mengaji di Fas. Dia asal Qasr Kabir. Tempat lain lah. Jauh juga. So dia pergi ke Fes belajar, menuntut ilmu sampai alim, mengajar di Fes. Dah hebat dia niat nak baliklah kampungnya. Dalam perjalanan dia nak balik, dia kena rompak habis. Bila dah kena rompak, dia terpaksa patah baliklah ke Fes. Bila dia patah balik ke Fes, dia jumpa tok guru dia. Dia bagi tahulah, kenapa kau balik? Dia kata, sebab aku kena rompak semua ni. Oh, guru dia kata, ini isyarat daripada Allah SWT untuk menyuruh engkau kekal duduk di dalam Fes. Maka akhirnya dia pun istiqamah duduk di Fes. Di situlah dia menjadi ulama besar. Dia diberikan tanah untuk membuat zawiyah, bangunan untuk buat zawiyah. Di situlah tempat dia mengajar, yang keluar daripadanya ulama-ulama yang besar, yang alim-alim.
Ni sampai dia mengarang banyak kitab yang terkenal, menyalin banyak kitab yang hebat-hebat. Syekh Abdul Qadir Al-Fasi Al-Fihri. Ini dihadiri wal hadirat hafizakumullah. Ni. So ini pegang pada hadis Nabi SAW yang telah saya bacakan tadi. InsyaAllah. Kita iktifakkan sampai sini sebab nanti kalau kita terus ni nanti di tengah jalan terputus pula maksud yang akan diterangkan oleh Syekh Abdul Samad Al-Falibani dalam kitab Syarhus Salikin ini. Maka insyaAllah kita akan bertemu lagi dalam pengajian yang sama dengan waktu yang sama, iaitu insyaAllah kitab Syarhus Salikin pada minggu hadapan. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.